Walaupun Uwais hidup pada zaman Nabi hidup di Madinah, Uwais hidup di Yaman, Uwais sampai Nabi wafat tak pernah bertemu muka dengan Nabi. Sibuk dengan keluarganya di Yaman, sibuk menjaga ibunya yang sakit. Berkhidmat untuk ibu kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi hidup di Madinah, tapi Uwais tak pergi. Uwais sayang dengan Allah, Uwais rindu Allah, Uwais sayang Nabi, Uwais rindu Nabi. Rindu dan cinta Uwais sampai kepada Allah, rindu dan cinta Uwais Al-Qarni sampai kepada Nabi. Sehingga Nabi sebut kepada Umar dan Ali, Nabi kata, wahai Umar, sekiranya kamu didatangi seorang lelaki namanya Uwais, minta dia berdoa kepada kamu. Kerana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita dalam masjid, dalam rumah Allah. Tak ada orang tunggang arak dalam rumah Allah. Tidak ada orang berzina dalam rumah Allah. Tidak ada orang yang datang untuk mencuri pada malam ni dalam rumah Allah. Semua yang datang pada malam ini, wahai Allah, kami semua datang untuk mendapatkan redha dan keampunan-Mu. Kami semua datang pada malam ni, wahai Allah, untuk mendapatkan kasih-Mu. Kami semua datang pada malam ni, wahai Allah, kerana kami yakin dengan janji syurga Firdaus-Mu untuk kami duduk dan menetap bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ni ada satu benda yang sangat beruntung untuk umat Nabi Muhammad yang hidup sampai malam ni, sebab Nabi Isa alaihi salam belum dibawa turun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ada, belum wafat, ada di langit sampai di malam ini. Beliau adalah seorang Rasul, bukan Nabi biasa, bahkan bukan Rasul biasa, Rasul Ulul Azmi. Bayangkan satu hari nanti, Rasul yang bernama Isa ibn Maryam itu akan turun memerintah, mengawal, menghimpunkan semua umat Islam di bawah satu bendera. Kesemuanya Islam. Tidak ada lagi seorang pun, satu organisasi pun yang berani untuk mempersendakan Islam ketika mana bumi ini ditadbir oleh seorang Rasul, iaitulah Rasulullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Semoga kita sempat untuk bersama beliau satu hari nanti dan bersama dengan Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi menegakkan agama Islam di atas muka bumi Allah. Semalam saya ceramah bunyi takbir 2 hari lepas di Putrajaya, pelik juga tu. Kemudian semalam pun saya ceramah di Bandar Tun Razak pun bunyi takbir. Di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur, dan malam ni pun ramai anak-anak muda yang hadir, yang melaungkan takbir. Semoga tuan-tuan, anak-anak, adik-adik yang ada ni semua istiqamah beribadat dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, insya-Allah. Ada tetamu yang dihantar oleh Allah akan datang dalam masa lebih kurang seminggu lagi. Tetamu itu namanya Ramadan. Seorang tetamu yang mulia. Sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik, Allah akan memuliakan orang itu. Sebab itu Allah sendiri sebut di dalam satu hadis qudsi, yaqulullah. Hadis qudsi ini wahyu direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tanpa perantaraan Jibril. Wahyu Allah direct kepada Rasulullah dan kemudian Nabi terus sampaikan kepada umat. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lah, tiap-tiap kebaikan dan ibadat yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah untuk dirinya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dan ibadat yang dilakukan aku gandakan 10. Satu sedekah digandakan 10. Satu solat rakaat digandakan 10. Satu huruf Al-Quran digandakan 10. Ila sab'imi'ati dha'fin. Dan ibadat-ibadat ini bukan sahaja digandakan 10, ada ibadat digandakan 20, ada ibadat digandakan 90. Ada ibadat digandakan 27 kali ganda seperti mana solat fardu yang kita buat cara berjamaah. Ada ibadat Allah ganda 100, ada ibadat Allah ganda 200, ada ibadat Allah ganda 300, ada ibadat Allah ganda 500. Ada ibadat yang Allah sebut kepada Rasulullah dalam hadis qudsi ini, ila sab'imi'ati dha'fin. Aku gandakan sebahagian ibadat sehingga 700 kali ganda. Melihat kepada iman dan keikhlasan seseorang itu melakukan ibadat itu kepada Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, pahala puasa Ramadan aku rahsiakan. Pahala puasa Ramadan bukan digandakan sehingga 700 kali ganda. Tetapi pahala puasa Ramadan aku rahsiakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa Ramadan itu untuk aku. Anak-anak Adam berpuasa untuk aku. Mereka berpuasa meninggalkan syahwat untuk aku. Mereka meninggalkan syahwat makan kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat minum kerana aku. Mereka meninggalkan syahwat jima' kerana aku. Fa innahu li. Dengan sebab itu puasa Ramadan dia untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan khusus untuk anak-anak Adam yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW maklumat secara direct, menyebutkan kepada kita malam ni, insya-Allah malam ni kita berazam insya-Allah untuk tidak meninggalkan walaupun satu hari puasa Ramadan, insya-Allah. Kerana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut kepada Nabi direct, wahai Muhammad, disebabkan mereka tinggalkan makan kerana aku, disebabkan mereka tinggalkan minum kerana aku, disebabkan mereka tinggal syahwat mereka kerana aku. Walaupun orang kalau dia nak makan dalam rumah tak ada orang tengok, kalau dia nak minum dalam rumah tak ada orang boleh tengok, dia boleh keluar dan mengaku bahawa dia berpuasa. Itu beza puasa dan juga solat ataupun zakat. Solat sebab dia amalan ibadat yang ada rokok, ada qiyam, ada sujud, orang boleh tengok dengan mata dia buat. Zakat orang boleh tengok dengan tindakan dia keluarkan duit, dia bayar zakat. Tetapi seorang yang berpuasa, apabila dia berdiri di depan kita, kalau tadi dia makan dan minum dalam rumah dia, tak ada siapa pun tengok, dia boleh tipu semua orang bahawa dia berpuasa. Beza dengan haji, beza dengan umrah, beza dengan zakat, beza dengan salat. Disebabkan manusia itu jujur bila dia berpuasa. Dalam rumah dia tak makan minum, dalam pejabat dia tak makan dan minum. Dia tinggalkan syahwat makan dan minum, antara syahwat yang paling seronok atas muka bumi Allah. Dia tinggalkan syahwat jima' pada siang hari dalam bulan Ramadan kerana Allah. Wa ana ajzi bihi.
Pahala Ramadan, berpuasa Ramadan yang besar itu akan dilihat oleh setiap kita di mahsyar. Kerana setiap ketulan dosa dan pahala akan dilihat di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan pada malam ni dapat melihat saya dan masjid yang tersergam indah pada malam ni. Malam ni tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tengok kiri, tuan-tuan tengok kipas yang besar ini. Seperti itulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala. Dan nanti di mahsyar, ketika mana nama kita dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah di mahsyar, ketika mana perbuatan-perbuatan dosa dan pahala kita dibuka dan diselidik satu persatu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, minit demi minit, amalan kita dibuka, dibentangkan, ditelanjangkan di depan semua makhluk. Waktu itu kita akan tengok amalan kita dengan zahir mata kita. Ketika itu barulah kita faham hadis qudsi yang saya bacakan pada malam ini. Bila Allah sebut, wahai Muhammad, rahsiakan pahala berpuasa Ramadan. Wahai Muhammad, nanti aku akan tunjukkan kepada mereka betapa besarnya pahala berpuasa Ramadan. Kerana umat kamu dan hamba-hambaku meninggalkan syahwat-syahwat mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu sepanjang hidup kamu hamba kepada Allah, dan janganlah kamu jadi sepanjang hidup kamu hamba kepada Ramadan, iaitu mereka yang hanya solat dalam bulan Ramadan. Luang pada bulan Ramadan tak semayang. Mereka hanya membaca Quran dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan tidak ada satu muka surat pun mereka membaca Quran. Mereka hanya membanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Selesai Ramadan mereka tidak lagi bersedekah dan membantu orang susah. Kun rabbaniyan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadilah saya dan kita semua hamba Allah, dan janganlah kita jadi hamba kepada Ramadan semata-mata. Kerana kesemua Rasul, kesemua Nabi, mereka berjaya apabila mereka keseluruhan hidup mereka, daripada baligh mereka sampailah saat akhir mereka menghembuskan nafas yang terakhir, mereka adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Allah kerana Dia Allah. Mereka solat kerana Dia Allah. Mereka puasa Ramadan untuk Dia, iaitu Allah. Mereka membaca Quran untuk Dia, iaitu Allah. Keseluruhan kehidupan dan ibadat kebaikan mereka dilakukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Nabi Adam AS umur 960 atau 940, dua tu saya tak ingat. Umurnya 1000. Kemudian Nabi Adam sedekahkan umurnya lebih kurang 40 tahun kepada Daud AS. Nabi Daud. Panjanglah cerita tu, saya tak mau sebut di sini. Nabi Adam sedekahkan umurnya kepada Daud AS. Lebih kurang 40 tahun kalau tak silap saya. Ini hadis sahih. Maka umur Nabi Adam berkurang daripada 1000 yang diberikan oleh Allah jadi 960. 960 tahun. Umur ratus-ratus tahun ini umur sebahagian besar para rasul. Semua ratusan tahun. Yang paling pendek di kalangan rasul umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 Rasulullah. 63 Nabi wafat.
Tetapi kenapa beliau menjadi presiden para nabi dan rasul? Sebabnya sekejap lagi saya sebutkan. Nabi Adam 960 tahun. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, Nabi Adam 960 tahun melakukan kesalahan kepada Allah sekali. Salah. Sekali. Apa kesalahan tu? Makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah dalam syurga. Itu je kesalahan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis Nabi Adam pada hari melakukan dosa di dalam syurga. Menangis Nabi Adam pada hari melakukan kesalahan di dalam syurga. Angkat tangan Nabi Adam kepada Allah. Wahai Tuhan, kami zalim diri kami. Wahai Allah, aku salah, wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, wahai Allah, kalau engkau tak ampunkan kami. Wa tarhamna, wahai Allah, kalau engkau tidak mengasihi kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami akan menjadi rugi, wahai Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itulah satu-satunya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kita hari-hari bohong orang. Hari-hari tipu orang. Tipu suami, tipu isteri, tipu anak-anak, tipu ayah, tipu mak, tipu cikgu, tipu kawan, lagi wajib. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Rasul. Itu Rasul. Itu yang diajarkan oleh para Rasul kepada kita. Bila melakukan kesalahan, mereka mengaku di depan Allah. Mereka sebut kesalahan itu kepada Allah. Dan mereka berikrar untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Nabi Yunus ibn Matta, ketika mana melakukan kesalahan kepada Allah, lalu dibuang ke dalam laut yang bergelora. Datang ikan menelan Nabi Yunus. Kalau dia gigit, hancur dah tubuh Nabi Yunus. Jerung kan? Tetapi ikan itu menelan Nabi Yunus ibn Matta, seorang Rasul yang soleh. Bila ditelan ikan, berada di dalam perut ikan yang gelap gelita, sempit, busuk, kotor, gelap. Kemudian ikan itu pula turun ke dasar lautan. Nabi Yunus masih lagi meneruskan ibadat dan zikir kepada Allah. Tengok tuan-tuan. Para Rasul ajar kita untuk beribadat bukan hanya dalam bulan Ramadan. Ini yang saya sebut tadi. Untuk ibadat, bertaati Allah, mentaati Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bukan hanya dalam bulan Ramadan. Minta dengan Allah, wahai Allah, lembutkan hati kami untuk sujud kepadamu, wahai Allah, sepanjang hidup kami. Minta. Sebab itu Nabi Yunus ibn Matta, ketika mana ditelan oleh ikan yang besar, ikan itu bawa Nabi Yunus ke dasar lautan yang gelap gelita. Pada malam yang gelap gelita, di dalam perut ikan yang gelap gelita, gelap, di dalam gelap, tidak menghalang untuk Nabi Yunus sebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Ini yang ibadat Rasul yang saya nak ajak semua umat Nabi Muhammad untuk kita ibadat sepanjang tahun. Dalam raudah kita ibadat, depan multazam kita ibadat, dalam rumah kita ibadat, dalam masjid kita ibadat. Dalam Ramadan kita ibadat, di luar Ramadan kami ibadat, wahai Tuhan kami. Kerana kami berikrar setiap hari dalam solat.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar tiap-tiap hari kita semayang dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki, salat kami ya Allah, ibadat kami ya Allah, hidup kami kesemuanya ya Allah, mati kami kesemuanya ya Allah, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Jalla Jalaluh. Kita hamba abdi, kita salat, kita ibadat, kita merdeka, kita ibadat, kita ada jawatan, kita ibadat, kita tak punya jawatan, kita ibadat. Duit kita tak cukup, kita ibadat kepada Allah. Duit kita lebih, kita ibadat kepada Allah. Kita ibadat bukan kerana makhluk. Kita ibadat untuk Allah. Ibadat untuk Allah. Tuan-tuan sekalian, Ramadan datang, kita ibadat. Keluar Ramadan, kita meneruskan amal ibadat. Di situ manisnya. Sebab itu Uwais Al-Qarni yang beribadat kerana Allah. Uwais ni orang Yaman. Uwais ibn Amir Al-Qarni. Dia orang Yaman. Dia hidup pada zaman Rasulullah hidup. Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah hidup. Tetapi yang ajaibnya, beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Walaupun Uwais hidup pada zaman Nabi hidup di Madinah, Uwais hidup di Yaman, Uwais sampai Nabi wafat tak pernah bertemu muka dengan Nabi. Sibuk dengan keluarganya di Yaman, sibuk menjaga ibunya yang sakit. Berkhidmat untuk ibu kerana Allah. Jaga keluarga kerana Allah. Tuan-tuan, Nabi hidup di Madinah. Tapi Uwais tak pergi. Uwais sayang dengan Allah, Uwais rindu Allah, Uwais sayang Nabi, Uwais rindu Nabi. Rindu dan cinta Uwais sampai kepada Allah, rindu dan cinta Uwais Al-Qarni sampai kepada Nabi. Sehingga Nabi sebut kepada Umar dan Ali, Nabi kata, wahai Umar, sekiranya kamu didatangi seorang lelaki namanya Uwais, minta dia berdoa kepada kamu, kerana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Nabi di Madinah, Uwais di Yaman. Nabi kenal dia. Nabi kenal dia kerana apa? Kerana seluruh penduduk langit mengenali Uwais Al-Qarni. Semua penduduk langit mengenali Uwais Al-Qarni. Dengan sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi, ibadat kita dalam Ramadan, luar Ramadan. Orang yang beribadat kerana Allah, yang buat baik kerana Allah, dia takkan kurangkan serakaat pun solat yang dia buat hanya kerana pandangan dan pujian manusia, tidak memberi kesan. Dia takkan kurangkan RM1 pun daripada jumlah yang dia infakkan fi sabilillah hanya kerana ejekan dan makian daripada manusia, tidak sekali-kali. Daripada manusia tidak boleh memberi kesan kepada orang yang beribadat, yang melakukan kebaikan, yang hidup kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah menjadi presiden para nabi dan rasul? Jawapan yang paling utama, kerana jumlah ketakwaan dan tingkat ketakwaan Nabi Muhammad SAW adalah yang paling tinggi di kalangan semua nabi dan rasul. Sebab tu waktu peristiwa Isra, dalam peristiwa Isra, Nabi yaqazah dengan semua rasul. Pernah dengar tak yaqazah? Yaqazah ni berjumpa dengan roh orang mati. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjumpa dengan roh orang mati itu harus. Tapi jangan sampai jumpa syaitan.
Jangan sampai jumpa jin. Akhir zaman ni saya banyak dapat kes orang ramai diingat jumpa malaikat, tapi sebenarnya jin dan syaitan. Banyak saya jumpa kes yang datang ke sekolah rawat dan sebagainya lah, yang jumpa tu jin. Yaqazah, Nabi yaqazah dengan para rasul. Apa dia maksudnya? Nabi berjumpa dengan roh-roh para rasul yang telah meninggal dunia. Hadis itu sahih. Pernah tuan-tuan dah dengar cerita 2 bulan lepas cerita Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan dengar ceramah Rasulullah dalam peristiwa Isra' daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, Nabi mengimamkan solat. Nabi mengimamkan solat. Solat siapa? Penduduk Palestin kah? Bukan. Nabi mengimamkan solat para rasul. Bukan Rasul dah meninggal, Ustaz. Ya, Rasul dah meninggal. Tetapi Nabi melihat mereka secara jaga. Nabi di alam dunia, mereka di alam lain. Allah buka bagi tengok. Yaqazah, dia panggil. Yaqazah. Bolehkah macam tu? Bolehlah, ni Nabi tengok. Ketika mana Nabi berhimpun dengan roh Nabi Adam, berhimpun dengan roh Nabi Musa, berhimpun dengan roh Nabi Ibrahim, Nabi mengimamkan mereka. Subhanallah. Ajaib. Nikmat yang besar. Apabila dah semua para rasul berdiri membentuk saf untuk solat, Jibril mengarahkan Rasulullah untuk mengimamkan para rasul. Kata para ulama, di sini kita faham ketua kepada semua para nabi dan rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung jadi umat Nabi. Beruntung jadi umat Nabi dalam masjid ni. Semua umat Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan di mahsyar nanti bila berdiri dengan rupa paras yang sama macam malam ni. Warna kulit yang sama, nama yang sama, ketinggian yang sama, berat badan yang sama, nama yang sama. Tak ada ubah. Tuan-tuan tengok saya macam ni lah. Rendah ni lah. Berat ni lah. Warna kulit macam ni lah. Dengan nama yang dinamakan oleh ibu dan ayah saya di dunia. Sama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai. Ni baru, ni berapa ribu ni tuan? Mana JK masjid, hilang. Baju hijau. Ni berapa ribu ni? 5 ribu. Ni 5 ribu. Ini 5 ribu. Subhanallah. 8 bilion. Tuan-tuan, 5,000 ni saya tak nampak dah yang belakang sekali. Tak nampak dah hidung dia, muka tak nampak. 8 bilion. 8 bilion baru yang hidup 20, 23. 100 tahun lepas. 200 tahun lepas. 1000 tahun lepas. 2000 tahun lepas. Allahu Akbar. Berdiri daripada China sampai hujung Indonesia berdiri. Apa yang nak nampak? Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia ramai. Sudahlah manusia ramai, ada binatang pula. Sudahlah binatang pun banyak, ada syaitan pula. Sudahlah ada binatang, manusia dan syaitan, ada jin pula. Allahu Akbar. Kita boleh bayang mahsyar. Satu alam, satu tempoh masa yang kita semua akan tempuh. Mesti tempuh. Nak ataupun tidak, mesti tempuh. Percaya ataupun tidak, Islam ataupun tidak, kamu akan menyaksikan mahsyar. Persiapan dari sekarang. Persiapan daripada malam ni. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal? Macam mana baginda Tuan Rasul nak kenal ini umat kamu, ini umat Nabi Adam, ini umat Nabi, ratusan bilion manusia. Maka kata Nabi SAW, tengok Nabi sebut, inna ummati, sesungguhnya hanya umat aku yang dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
akan dihimpunkan di padang mahsyar ghurran muhajjalina min atharil wudu. Anggota-anggota wudu mereka bercahaya. Nabi kenal. Cahaya tuan, warna apa pun kulit dia, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya. Waktu Nabi nampak bercahaya itu, Nabi kata, itu umat aku, mari sini. Fulan, Nabi panggil, mari sini. Kamu umat saya kenal kamu. Walaupun jarak kita dengan Rasulullah pada malam ini lebih kurang 1444 tahun, lebih kurang. Walaupun jauh jarak kita, panjang jarak kita dengan Rasulullah 1400 tahun. Tapi waktu peristiwa dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi panggil kita. Nabi kata, mari. Halumma. Mari kamu umat saya. Sebab muka kamu bercahaya, tangan kamu bercahaya, kepala kamu bercahaya, kaki kamu bercahaya. Malanglah umat Rasulullah yang sering meninggalkan solat. Malanglah umat Rasulullah yang selalu meninggalkan solat. Ceramah mau mai, takbir kuat. Subuh gajah. Bukan gajah, kadang-kadang sebelah pun tak semayang lagi. Pukul 12 tengah hari tak solat lagi. Jangan kuat takbir tuan-tuan. Kuat takbir tak boleh ikut perang dengan Imam Mahdi, dengan Nabi Isa. Takkan mampu ikut perang. Sebab orang-orang yang ikut perang ni dugaan dia besar. Makanannya kurang, minumannya kurang, tidurnya kurang, tenaganya kurang. Sebab tu iman dia kena kuat. Mereka adalah pemilik iman yang kuat. Kalau solat tak cukup 5 waktu, mustahil bersama dengan Nabi Isa AS dan pasukannya. Mustahil. Maka kena tengok solat. Bila Nabi cerita ada orang Yahudi, dulu Bani Israel berjihad fi sabilillah 1000 tahun. Jihad 1000 tahun. Seorang lelaki berjihad 1000 tahun. Keluar rumah pergi berjihad 1000 tahun. Umur mereka panjang. Mereka memiliki umur yang panjang-panjang. Nabi cerita, Jibril cerita kepada Rasulullah, ada satu orang Bani Israel keluar berjihad daripada rumah dia selepas 1000 tahun baru balik. 1000 tuan-tuan. 1000 tahun baru balik. Bukan keluar pergi main game Dota 3 bulan. Bukan keluar tournament futsal sebulan di luar negara, bukan. Keluar berjihad, bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai, bawa baju besi 1000 tahun. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, umur kita pun 60-70. Yang ini huraian saya. Ini huraian saya. Sebab Nabi sendiri yang sebut dalam hadis lain, umur umat Nabi Muhammad 60 hingga 70. Di antara 60 hingga 70. Maka bila saat Nabi cerita berjihad 1000 tahun, sahabat tanya, ya Rasulullah, jauh umat kamu nak mengejar pahala dan redha yang dihimpunkan, ibadat yang dihimpunkan oleh umat yang terdahulu. Maka ketika itulah Allah menghadiahkan satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Allah menghadiahkan satu hadiah kepada umat Nabi Muhammad sampai malam ini. Setahun sekali saja. Daripada 365 hari, hanya satu malam saja Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat lain tak dapat, Rasul lain tak dapat. Ini perbezaan Nabi Muhammad dan juga Rasul lain. Perbezaan umat Muhammad SAW dan umat-umat lain. Sampai malam ini, setiap tahun 365 hari, ada satu malam
yang mana malam itu tidak diberikan kepada mana-mana rasul, mana-mana nabi, tetapi kebanyakan umat Nabi Muhammad bila 10 malam terakhir, 10 malam terakhir itulah paling sibuk mereka dengan persiapan raya, paling sibuk mereka dengan cuti, paling sibuk mereka nak urus balik kampung, maka terlepas kebanyakan umat Nabi Muhammad Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tahun ni tak mau terlepas. Tuan-tuan sekalian, saya sebut kepada tuan-tuan, jangan terlepas lagi Lailatul Qadar pada malam ni, pada tahun ini. Lailatul Qadri adalah hadiah yang paling besar daripada Allah untuk umat Muhammad dalam bulan Ramadan. Tak larat ustaz nak bangun sampai 3 jam. Siapa yang suruh bangun 3 jam? Tak ada ulama ajar untuk bangun 3 jam dapat Lailatul Qadar. Paling kurang umat Nabi Muhammad nak dapat Lailatul Qadar, kata seorang ulama, kata seorang alim. Bukan alim zaman ni tuan, alim zaman dulu saya tak ingat nama beliau. Kata seorang ulama besar, paling kurang Isyak berjemaah, Tarawih dan Subuh berjemaah, insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Yang tu je. Paling kurang Subuh, Isyak berjemaah, Tarawih dan witir, dan ditutup dengan, bukan ditutup, maksudnya Subuh tu bangunlah. Ataupun solat. Kalau tak mau semayang berjemaah, solatlah. Yang paling baik untuk dapatkan sebahagian fadilat Lailatul Qadar itu, untuk mendapatkan sebahagian kelebihan Lailatul Qadar itu, jaga 3 semayang ni sepanjang bulan Ramadan. Pulun sikit. Dalam bulan lain solat, alhamdulillah tak ada tinggal. Alhamdulillah 5 waktu ustaz, tapi biasalah kadang subuh pukul 7 ada lagi. Subuh habis 7.30 contoh. Zuhur 2.30 solat, alhamdulillah. Maghrib kadang-kadang jemaah, kadang di rumah semayang. Cuma bila masuk bulan puasa, jaga Isyak, Tarawih dan juga Subuh. InsyaAllah dapat Lailatul Qadar. Cukuplah 30 kali Lailatul Qadar yang terlepas dari hidup kita. Siapa yang berumur 20 tahun malam ni, maksudnya sudah 5 kali Lailatul Qadar. Contoh, kalau dia balik umur 15. Siapa yang malam ni dalam masjid ni, malam ni umur dia 30, maksudnya sudah 15 kali Lailatul Qadar meninggalkan kamu. Seandainya buku catatan itu dibukakan hijabnya, kamu akan melihat dalam buku catatan kamu dan saya tidak tertulis Lailatul Qadar. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Yang ni kita takut. Yang ni saya sendiri takut dan kita semua risau. Tak ada satu pun. Ketika mana nama kita dipanggil tuan, nama kita seorang dipanggil, lalu dibuka buku amalan, kita pun melihat Ramadan kita. Kita ingat berapa kali Ramadan sebab kita meninggal umur 65 contoh. 65 kita pun tengok senarai itu Ramadan 1 waktu kita umur 14, Ramadan 2 umur 15 contoh. Ramadan 3 umur 16, Ramadan 4 umur 17, kita tengok. Sampai Ramadan ke 40 lebih, 45, tiada Lailatul Qadar yang ditulis. Kita tanya, ya Allah, mana Lailatul Qadar? Allah Ta'ala kata, kamu lupa? Kamu lupa? Wahai para malaikat, bentangkan amalan dia. Tunjuk video dekat dia. Apa yang dia buat. Allah Ta'ala tunjuk. Kita pun tengok kita sendiri main game waktu tu. Orang tarawih dia main game. Orang tarawih dia layan Netflix. Orang tarawih dia di litar. Hari itu dia tanya kepada Allah, wahai Allah, tak adakah Lailatul Qadar? Seperti mana tiap-tiap akhir tahun semua orang tunggu untuk nama dia dipanggil pada malam dinner.
Tiap-tiap akhir tahun, semua orang tunggu untuk majlis anugerah, nama dia dipanggil. Kok tahun ni boleh jadi yang terbaik, seronok lah, boleh dapat bonus lebih sikit. Semua orang tunggu. Begitulah manusia akan tunggu di mahsyar. Yang paling merisaukan sekali ialah, jangan risau, ni last dah, 5 minit lagi tuan-tuan. Saya sejam je. Ceramah saya 1 jam je. Ustaz Azhar 2 jam lah. Dia muda lagi. Dia isteri berapa tuan-tuan? Dia kuat. Nanti beritahu kat dia. Tu yang dia ceramah 2 jam, saya tengok tu dia. Masya Allah. Selalunya orang qiyam kuat. Orang qiyam selalunya kuat. Tok guru yang qiyam. Betul? Betul. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, paling kita takut sekali. Saya risau. Kita semua risau. Ialah apabila nama kita dipanggil nanti. Nama kita dipanggil, seorang je pergi ke depan. Bilion manusia melihat amalan kita. Malu? Malu. Tuan-tuan bayangkan malam ini, di hadapan 5,000 orang dalam masjid ini, amalan kita yang seminggu dibentangkan di papar layar besar depan ni. Seminggu je. Demam kita, pingsan kita. Kalau malam ini dibentangkan amalan seminggu kita depan 5,000 orang, pingsan kita. Bentang. Kita buat daripada minit pertama sampai tidur. Minit esok sampai tidur. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan di akhirat esok, Allah panggil di mahsyar, kita bukan 5,000, ratusan bilion ada di belakang, melihat. Bila nama kita dipanggil, antara ibadat yang kita tunggu untuk tengok pahala adalah puasa, sebab kita pernah mendengar di dunia dulu, pengajian agama kita dengar bahawa pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Dulu kita pernah belajar di dunia dulu, ibadat lain Allah ganda daripada 1 sampai 27, sampai 40, 50, 100, 600, 700, kecuali puasa. Banyaknya gandaan pahala puasa, Allah rahsiakan gandaan pahala puasa. Mahsyar kami tunjuk. Tiba-tiba ketika dibentangkan oleh Allah, puasa pertama kita umur 15, kita tengok Allah Ta'ala tulis kosong, lapar, dahaga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pahala puasa Ramadan 2 kita, malaikat tulis, Raqib dan Atid tulis, lapar, dahaga. Pahala puasa tahun ketiga kita, lapar, dahaga. 4, 5 sampai 30 pahala puasa Ramadan kita. Kam min sa'imin, berapa ramai yang berpuasa. Ini hadis Nabi, sahih. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang-orang di kalangan umat aku yang berpuasa, tak dapat apa-apa pahala berpuasa, ditulis ju', atash. Benda apa ju'? Ju' ialah kelaparan, atash ialah dahaga. Jangan sampai ditulis lapar dan dahaga, wahai umat Muhammad. Nasihat untuk diri saya yang terutamanya dan kita semua. Jangan sampai ditulis lapar dan dahaga. Kalau nak menyesal, menyesal di bumi. Kalau nak minta, minta di bumi sebelum mati. Minta malam ini juga, ya Allah, tolong terimalah amal-amal ibadat dan Ramadan yang kami buat dahulu. Boleh? Boleh. Allah boleh terima ke Ustaz yang dulu-dulu kami buat yang Allah dah tolak? Ya, boleh. Selama mana kamu masih hidup. Sebab itu, semua dosa yang kita buat, walaupun 1000 tahun, Allah boleh ampunkan, padam kesemuanya dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha. Allah boleh ampun semua sekali. Sebab tu selama mana masih hidup, minta dengan Allah, ya Allah, ibadat-ibadat kami yang lepas, tolonglah terima ya Allah dengan penuh rahmat dan kasih. Itu Allah Ta'ala terima. Sebelum bertemu dengan buku amalan kita di mahsyar.
Lalu para ulama pun sebut daripada hadis itu, kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan yang besar. Ingat tuan-tuan, dosa ini dilakukan oleh hampir kebanyakan oleh umat Nabi Muhammad hari ini. Kata para ulama, dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala Ramadan: al-ghibatu wal-kadhib, mengumpat dan menipu. Mengumpat dan menipu. Kamu update, upload, repost, retweet status benda tipu, benda bohong, benda mengumpat aib orang, itu semua termasuk yang ni. Termasuk yang ni. Hari-hari umat Nabi Muhammad buat, hari-hari. Bahkan kalau ada orang jatuh motor, tangkap gambar dulu, baru tarik tangan pakcik tu. Ni bukan contoh, ini yang berlaku. Orang jatuh motor, orang insiden, dia video dulu 10 saat. Macam mana pakcik, okey ke? Tangan tu macam ni. Kaki okey ke pakcik? Pakcik tu sampai tak dia cakap, kaki tersepit. Semua okey ke pakcik? Ni tangan duk rakam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gila upload. Al-ghibatu wal kazib. Hati-hati. Dua dosa yang boleh membaham sepenuhnya pahala Ramadan, pahala puasa Ramadan. Ghibah, mengumpat. Wal kazib, dan juga menipu. Kalau ada orang main mengumpat depan kita, mengumpat orang lain depan kita dalam bulan Ramadan, Nabi kata bagi tahu kat dia, ana saim, aku puasa. Itu bangun. Nabi suruh bagi tahu kat dia, ana saim, maaf aku puasa. Lepas tu bangun. Jangan hina dia. Tak payah kata wahai ahli neraka aku puasa. Sekali bergaduh ah, tumbuk pula. Tumbuk. Habis pahala puasa juga. Tak payah tambah-tambah. Sebut kat dia, ana saim, aku berpuasa Ramadan, bangun, cukup. Buat kemas, buat alim, yang tu baby. Dia nak kata buat kemas ke buat alim ke, itu urusan dia. Urusan kita, sampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat Ramadan yang diberkati bulan tahun ni, insyaAllah. Ramadan dah dekat, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua rajin. Diberikan hidayah yang berterusan untuk beribadat dalam Ramadan kali ini. Saya doakan tuan-tuan, sama-sama kita doa, semua dapat Lailatul Qadar insyaAllah tahun ni. InsyaAllah tahun ni kita doakan, wahai Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Mudahkanlah untuk kami buat ibadat tahun ni, wahai Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, ya Allah, yang kami beribadat sepanjang hidup kami, ya Allah. Bukan dalam bulan Ramadan semata-mata, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami belum pernah merasakan Lailatul Qadar. Wahai Allah, bagilah kesempatan kepada kami untuk kami dapat Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun selepas ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Kau matikan kami pada tahun ini, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, ya Tuhan kami hadir malam ni semua nak pahala dan nak redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pasti ada orang yang salih yang tidak ditolakkan doanya di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan semua yang ada dalam masjid ni dalam syurga Firdaus semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkanlah kami dalam syurga bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami peluang untuk dimahsyarkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama ahli keluarga kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga, di pintu syurga serentak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin. Sekadar tu dulu.